الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat, inayah dan hidayahnya, alhamdulillah Allah Taala memilih kita di kalangan hamba-Nya yang ketika ini telah pun selesai menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita dapat duduk mengisi ruang masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling ingat mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pada bulan lepas saya telah pun menjelaskan atau menceritakan tentang Perang Jamal yang berlaku di antara kumpulan Sayyidina Ali selaku khalifah Islam yang keempat bertembung dengan kumpulan yang diketahui oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan dibantu oleh dua orang sahabat besar iaitu Zubair bin Al-Awwam dengan Talha bin Ubaidullah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dipendekkan cerita, akhirnya kumpulan yang dipimpin oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dihantar pulang oleh Sayyidina Ali balik ke Mekah. Dan peristiwa itu adalah berlaku pada tahun ke-36 Hijrah. Asalnya pergi untuk berunding. Untuk menyatu padukan umat Islam, tetapi oleh kerana ada pihak ketiga yang merupakan golongan munafik yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah. Jadi mereka inilah yang sebenarnya menimbulkan fitnah di mana bila mereka mengetahui kumpulan yang diketahui oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nak bersatu, nak berunding dengan kumpulan yang diketahui oleh Sayyidina Ali, maka mereka rasa tidak senang. Lalu mereka menimbulkan fitnah, iaitu di mana mereka telah melakukan serangan hendap pada malam hari. Kumpulan mereka ini seramai 2,000 orang, dipecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan menyusup masuk ke dalam kumpulan Sayyidina Ali, manakala satu kumpulan lagi menyusup masuk ke dalam kumpulan Sayyidatina Aisyah. Jadi mereka menyerang secara mengejut dan tanpa disedari, ingatkan yang menyerang, contoh kumpulan Sayyidatina Aisyah ingatkan yang menyerang adalah kumpulan Sayyidina Ali. Begitu juga kumpulan Sayyidina Ali ingatkan yang menyerang adalah kumpulan Sayyidatina Aisyah. Tapi sebenarnya yang menyerang mereka itu adalah kumpulan munafik yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah. Jadi akhirnya kedua-dua kumpulan menyimpan perasaan marah. Maka keesokan harinya mereka pun bertempur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, namun pertempuran itu tidaklah berlangsung lama, hanya dikatakan lebih kurang 1 hari. Sungguh pun 1 hari tetapi melibatkan korban yang agak besar. Sehingga ada yang mengatakan 8,000 ke 10,000 yang terkorban. Maka apa yang berlaku itu sangat menyedihkan sebenarnya. Namun kita anggap itu sebagai ijtihad lah di kalangan mereka. Maka sebab itu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memimpin sendiri Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin untuk dihantar pulang ke Mekah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam selepas daripada peristiwa tersebut, oleh kerana ada kumpulan yang diketahui oleh Muawiyah bin Abu Sufyan
yang belum lagi memberikan bai'ah, tak setia kepada Sayyidina Ali. Dan mereka ini adalah tinggal di Syam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka Sayyidina Ali nak berunding, nak berdamai dengan kumpulan yang diketahui oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang bertempat di Basrah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka Sayyidina Ali menghantar utusan untuk berunding agar Muawiyah bin Abu Sufyan melakukan atau mengangkat bai'ah kan untuk taat setia kepada Sayyidina Ali selaku khalifah yang dipilih oleh orang ramai. Tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan meletakkan syarat di mana dia menghendaki agar khalifah Sayyidina Ali menangkap dan menjatuhkan hukuman yang setimpal ke atas orang yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Osman. Sebab Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah di kalangan ahli keluarga Sayyidina Osman. Maka mereka menuntut bela. Dan sepatutnya dilakukan segera oleh Khalifah Sayyidina Ali. Tetapi Sayyidina Ali berpendapat ketika itu yang menjadi keutamaannya adalah untuk menyatu padukan umat Islam. Sebab ketika itu umat Islam dalam keadaan berpecah. Maka pada pendapat Sayyidina Ali perlu disatukan dulu. Namun bukanlah bermakna Sayyidina Ali membiarkan orang yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Osman dilepaskan begitu sahaja. Sayyidina Ali pun sebenarnya dalam masa sama menyiasat dan mengetahui bahawa mereka menyusup masuk dalam kumpulan yang menyokong Sayyidina Ali. Cuma Sayyidina Ali belum lagi nak bertindak. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Ali adalah untuk memperkukuhkan umat Islam, nak disatukan semula. Tetapi oleh kerana Muawiyah bin Abi Sufyan meletakkan syarat untuk bersatu, untuk berdamai, mestilah khalifah terlebih dahulu menangkap dan mengenakan hukuman yang sewajarnya ke atas pembunuh Sayyidina Osman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka bila Muawiyah enggan, utusan tadi memberitahu kepada Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali pun dikatakan bersiap sedia dengan bala tentera untuk pergi berbincang ataupun untuk menyerang Muawiyah bin Abu Sufyan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cuma cerita tentang perang Siffin ini saya ceritakan secara ringkas supaya kita tidak menganggap di kalangan sahabat nanti ada pula yang dikatakan sebagai pemberontak. Nanti saya akan kongsikan. Sebab kadang-kadang cerita-cerita yang sampai kepada kita, terutamanya dari sebelah Syiah, sudah tentu akan menuduh dan menganggap Muawiyah ini sebagai penderhaka, pemberontak, pengkhianat dan macam-macam istilah buruk lagi lah yang dilemparkan ke atas Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka sebab itu saya ceritakan secara ringkas sahaja dan nanti saya akan kongsikan adakah benar Muawiyah itu dianggap sebagai pemberontak. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dipendekkan cerita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah keluar dengan bala tenteranya. Sayyidina Ali pusat pentadbirannya adalah di Kufah. Kalau khalifah-khalifah sebelumnya adalah di Madinah. Memandangkan Madinah ketika itu tidak aman. Dan Madinah ketika itu tidak aman selepas berlakunya pembunuhan ke atas Sayyidina Osman, maka Sayyidina Ali memindahkan pusat pentadbiran ke Kufah. Dan adalah sebab-sebab yang lain, antaranya adalah untuk mengawal kemarahan kumpulan-kumpulan pemberontak dan sebagainya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di samping kalau Kufah itu boleh dianggap di tengah-tengah pentadbiran kerajaan Islam ketika itu. Jadi untuk memudahkan lagi urusan dan sebagainya. Jadinya Sayyidina Ali setelah berbincang dengan para sahabat yang lain dan sebagainya, akhirnya mereka nak pergi menemui dan mungkin dengan tujuan untuk menyerang Muawiyah bin Abu Sufyan kerana Muawiyah enggan berbai'ah, enggan melakukan bai'ah ke atas Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi dikatakan keluar dengan bala tentera yang begitu ramai dan akhirnya sampailah di Siffin. Siffin ini dikatakan berdekatan dengan Sungai Furat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Muawiyah tahu kemarahan Sayyidina Ali dan juga bala tenteranya, maka Muawiyah pun keluar juga dengan bala tenteranya.
Dan akhirnya bertembung atau bertemu di Siffin. Sebab itu dinamakan sebagai peperangan Siffin. Dan ini dikatakan berlaku pada 8 Safar tahun ke-37 Hijrah. Kalau perang Jamal, kan, perang Jamal berlaku 11 Jamadil Akhir tahun ke-36 Hijrah. Manakala perang Siffin berlaku pada 8 Safar tahun 37 Hijrah. Kalau kita kira bulan-bulan Islam, Jamadil Akhir, kan. Lepas tu Rajab, Syakban, kan. Rajab, Syakban, Ramadan, Ramadan apa? Syawal, kan. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Beberapa bulan kemudian lah kalau nak ikutnya, kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada yang menyatakan kumpulan yang memihak kepada Saidina Ali diketuai oleh Amr bin Al-As. Kumpulan yang memihak kepada Saidina Ali diketuai oleh Malik Al-Ashtar. Manakala kumpulan yang menyokong Muawiyah pula diketuai oleh Amr bin Al-As. Manakala bilangan tentera, ini terdapat perbezaan dari segi jumlah. Ada yang menyatakan kumpulan Saidina Ali seramai 50,000. Manakala kumpulan Muawiyah pula 40,000. Tapi ada yang menyatakan kumpulan Saidina Ali 90,000. Manakala kumpulan Muawiyah pula 120,000. Wallahu alam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi akhirnya mereka bertempur di Siffin. Maka sebab itu dinamakan sebagai peperangan Siffin. Dan peperangan itu berlangsung lebih kurang 3 hari. Sehingga melibatkan korban yang sangat ramai. Ada yang menyatakan di pihak Saidina Ali, korban seramai, maksudnya korban yang terbunuh lah, seramai 25,000. Manakala di pihak Muawiyah pula dikatakan, ini pendapat yang menyatakan 120,000 tadilah, iaitu 45,000. Dan ini sebenarnya merupakan fitnah terbesar yang melanda ke atas umat Islam. Nanti saya akan kongsikan ada hadis yang Nabi SAW telah meramalkan perkara ini akan berlaku. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dipendekkan cerita, bila Amr bin Al-As mendapati kumpulan Muawiyah ini hampir kalah. Dan sebab Saidina Ali begitu bersemangat, malah sentiasa memberikan semangat kepada bala tenteranya untuk terus berjuang. Walaupun Saidina Ali ada ketikanya hampir-hampir terbunuh. Tetapi dia berjaya menyelamatkan diri. Malah dikatakan Saidina Ali berjuang pun menggunakan tenaga. Maksudnya tidak lagi menggunakan pedang ketika itu. Berlawan dengan menggunakan seluruh tenaga yang ada padanya. Dan ini secara tak langsung memberikan semangat kepada bala tenteranya. Maka Muawiyah yang merasakan kumpulannya hampir-hampir kalah, maka membincang dan berpakat dengan Muawiyah untuk melakukan sesuatu, iaitu untuk berdamai. Dan dikatakan Muawiyah telah mengangkat Al-Quran dengan tujuan untuk berdamai. Jadi bila Muawiyah mengangkat Al-Quran untuk berdamai, kumpulan Saidina Ali tadi ada yang bersetuju untuk berdamai dan ada juga yang tidak bersetuju untuk berdamai. Jadi kumpulan Saidina Ali tadi dah terpecah kepada 2. Namun akhirnya Saidina Ali memilih untuk berdamai kerana melihat sahabat orang ramai yang terbunuh begitu ramai. Kalaulah diteruskan lagi, sudah tentu nanti akan melibatkan yang terbunuh makin ramai. Maka Saidina Ali pun memilih jalan untuk berdamai. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila berdamai, maka masing-masing pun baliklah. Saidina Ali balik semula ke Kufah, manakala Muawiyah pun balik semula ke Damsyik, kota dia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masing-masing telah bersetuju untuk mengadakan majlis tahkim. Majlis tahkim iaitu berlaku atau berlangsung pada bulan Ramadan tahun ke-37 Hijrah. Perang Siffin tadi berlaku bulan Safar. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Kita kadang bila tengok sekali imbas macam kejap je kan. Tapi sebenarnya lama. Bila kita tengok pada bulan-bulan tadi. Peristiwa yang berlaku. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu secara ringkas peristiwa yang berlaku. Baik. Berbalik kepada apa yang saya sebutkan tadi. Supaya kita tidak salah faham. Malah supaya jangan kita menuduh sahabat-sahabat besar ini sebagai golongan pemberontak. Ini bahaya. Sebab sahabat ini juga dianggap sebagai golongan yang mulia dan diakui, diiktiraf oleh Nabi SAW. Khairun kurni, summa yalinahum. Sebab baik orang adalah zamanku. Kemudian zaman sesudah mereka. Kemudian zaman sesudah mereka. Jadi ini satu pengiktirafan. Malah bukan hanya Nabi yang memberikan pengiktirafan. Allah pun memberi pengiktirafan. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala ke atas golongan sahabat. Antara yang jelas dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Taala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perhatikan biasanya bila menceritakan tentang peristiwa ataupun peperangan Siffin ini, akan digambarkan Muawiyah ini sebagai golongan pemberontak. Kan? Golongan pemberontak. Maknanya golongan yang jahat lah. Golongan yang mengkhianat dan sebagainya. Hati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apatah lagi kalau kita baca dari pihak Syiah. Ini lagi lah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita terus melemparkan tuduhan sebagai pemberontak ke atas Muawiyah, kita kena kenal siapa dia Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Di mana beliau telah dilahirkan 15 tahun sebelum peristiwa hijrah. 15 tahun sebelum hijrah. Kan? Dan mengikut pendapat yang tepat, beliau telah memeluk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah. Ada pendapat nyatakan antara tahun ke-6 hinggalah tahun ke-8 hijrah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi selepas daripada itu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada beberapa hadis yang menceritakan cara khusus tentang Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Antaranya disebutkan dalam satu hadis di mana Nabi SAW pernah mendoakan Muawiyah. Di mana doa Nabi berbunyi, Ya Allah, jadikanlah beliau orang yang memimpin kepada hidayah dan berikanlah kepada beliau hidayah. Kan? Dan makbul doa Nabi. Sebab itu Muawiyah ini menjadi salah seorang pemimpin yang hebat. Kan? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Di mana Nabi SAW ada bersabda, pasukan pertama daripada kalangan umatku yang berperang di laut telah dipastikan bagi mereka tempatnya adalah di syurga. Disebut situ pasukan pertama daripada kalangan umatku yang berperang di laut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang dinyatakan oleh Nabi tidak berlaku di zaman Nabi. Malah tidak berlaku juga di zaman Saidina Abu Bakar. Dan tidak berlaku juga di zaman Saidina Umar. Tetapi berlaku di zaman Saidina Osman. Di mana kalau kita lihat sejarah, armada laut yang pertama bagi umat Islam adalah dipimpin oleh Muawiyah di zaman pemerintahan Saidina Osman bin Affan. Jadi di zaman Saidina Osman mewujudkan tentera laut, armada laut yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Secara tak langsung membenarkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Malah ada lagi satu hadis yang mana disebutkan bahawa Abu Sufyan pernah meminta kepada Rasulullah SAW agar Muawiyah menjadi jurutulis kepada baginda dan baginda telah memperkenankan permintaan itu. Maka sejak daripada itu Muawiyah telah menjadi jurutulis Al-Quran, jurutulis wahyu kepada Nabi SAW. Dan orang yang menjadi jurutulis wahyu ni adalah orang-orang yang terpilih. Bukan sebarangan orang. Ada riwayat menyatakan 6 orang. Ada riwayat menyatakan lebih. Salah seorang daripadanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan.
Dan ini nak menunjukkan kemuliaan yang ada pada Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan, Muawiyah adalah seorang sahabat yang sangat dihormati oleh para sahabat yang lain. Sebab itu beliau telah diangkat sebagai gubernur di Syam bermula pemerintahan Saidina Umar. Zaman Saidina Umar mula perluasan jajahan Islam, kan? Kemudian diteruskan lagi di zaman Saidina Osman menjadi khalifah. Dia juga menjadi gubernur di Syam. Maka diteruskan di zaman pemerintahan Saidina Ali sebagai khalifah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semasa ada satu kisah, kan? Ini nak menunjukkan kealiman, keilmuan, ketinggian ilmu yang ada pada Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Pernah seseorang mengadu kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Seorang sahabat yang tinggi juga ilmunya, kan? Di mana dia mengadu kepada Ibnu Abbas tentang Muawiyah. Di mana Muawiyah melaksanakan solat witir hanya 1 rakaat sahaja. Kan? Solat witir Muawiyah laksanakan hanya 1 rakaat saja. Lalu Ibnu Abbas menjawab, biarkan, sesungguhnya dia adalah orang yang faqih. Maknanya apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, walaupun dia melaksanakan solat witir 1 rakaat, itu juga adalah betul. Dan memang pun disebut dalam hadis Nabi, sekurang-kurangnya witir itu 1 rakaat. Kan? Cuma sebaik-baiknya 3 rakaat. Nak buat 5 boleh, nak buat 7 boleh, nak buat 9 boleh. Yang penting angkanya adalah ganjil. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tapi walaupun boleh, sebaiknya kita buatlah sekurang-kurangnya 3, kan? Sebab kadang orang kita ni bila tengok orang buat witir 1 je, contohlah nanti Ramadan buat witir, imam buat 1, jemaah pun buat 1. Ada tak bunyi? Kan? Confirm bunyi, kan? Mulalah nanti kata bid'ah lah, apalah dan sebagainya, kan? Tak salah, kan? Boleh sebenarnya, kan? Tapi kita buatlah yang menjadi kelaziman, kebiasaan orang buat. Dan malah ulama juga menyatakan sekurang-kurang sikit yang baik, yang sempurna adalah 3 rakaat, kan? Tapi nak buat 1 tak salah, kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Itu antara yang disebut sebagai kemuliaan yang ada pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi macam mana boleh dikatakan seorang yang mulia, seorang sahabat yang hebat, tiba-tiba dikatakan sebagai pengkhianat, pemberontak dan sebagainya. Maka orang kata tak sepatutnya lah dilemparkan tuduhan sebegitu kepada Muawiyah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara lain lagi, kan? Dia katakan bahawa Saidina Osman apabila dibunuh, maka Saidina Ali bin Talib diangkat sebagai khalifah, kan? Dan beliau telah dibai'ah oleh sebahagian besar umat Islam. Namun wujud sebahagian lain yang tidak berbai'ah kepada Saidina Ali. Antaranya adalah Muawiyah, kan? Tapi bukanlah bermakna Muawiyah enggan mengiktiraf Saidina Ali sebagai khalifah. Ataupun bukanlah maksudnya Muawiyah itu tidak mahu mengakui ataupun menafikan jawatan khalifah daripada Saidina Ali. Tidak. Cumanya Saidina Ali berkendakkan agar Muawiyah berkendakkan khalifah Saidina Ali menangkap dan menghukum pembunuh Saidina Osman. Dia nak tu dulu. Bukan dia tak akui, bukan dia tak iktiraf Saidina Ali sebagai khalifah. Kan? Jadi tak bolehlah terus kata Muawiyah itu sebagai pemberontak. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan ini banyaklah dijelaskan oleh pengkaji-pengkaji juga, kan. Kemudian ada satu sudut yang lain, kan. Di sisi Amirul Mukminin Saidina Ali, kan, di mana beliau bukan sengaja membiarkan para pembunuh Saidina Osman berkeliaran secara bebas. Malah Saidina Ali juga mengetahui bahawa mereka telah menyamar diri ataupun berselindung
di kalangan umat Islam yang menyokong Saidina Ali. Malah mereka turut berpura-pura membai'ah Saidina Ali. Jadi, Saidina Ali bukan tidak mahu bertindak ke atas pembunuh Saidina Osman. Memandangkan ketika itu pada pendapat Saidina Ali, oleh kerana umat Islam masih lagi berpecah belah, adalah menjadi keutamaan untuknya menyatu padukan umat Islam. Itu dianggap sebagai keutamaan dia lah sebagai khalifah. Bukanlah dia tak nak tangkap, bukan dia tak nak hukum. Dia nak buat. Tapi keutamaannya ketika itu adalah untuk menyatu padukan umat Islam terlebih dahulu. Bila umat Islam sudah bersatu, maka barulah dia akan menangkap dan menghukum pembunuh. Kan? Orang yang bertanggungjawab membunuh Saidina Osman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tapi Muawiyah tetap berkeras pula dengan caranya ataupun pandangannya, kehendaknya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila berlaku peperangan Siffin, kan, iaitu pada tahun ke-37 Hijrah, kan. Kalau kita lihat, biasanya yang dianggap sebagai pemberontak, sudah pastilah dia dulu yang akan melancarkan serangan. Kan? Tetapi apa yang berlaku, Muawiyah tidaklah melancarkan serangan terlebih dahulu ke atas Saidina Ali. Sebaliknya, Saidina Ali yang keluar dengan bala tenteranya untuk berhadapan dengan Muawiyah. Kan? Dan bila Muawiyah mengetahui kemarahan Saidina Ali dan bala tenteranya, barulah Muawiyah keluar untuk mempertahankan dirinya. Kan? Maka akhirnya bertembung di Siffin. Jadi kalau pemberontak, dah tentu dia yang akan membuat kacau bilau. Dia yang akan memulakan peperangan, pemberontakan dan sebagainya. Maka ini juga menunjukkan bahawa Muawiyah bukanlah sebagai seorang pemberontak, pengkhianat atau sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Banyak lagi lah kalau nak dilihat di sini tentang tuduhan yang menyatakan Muawiyah itu sebagai pemberontak, pengkhianat adalah tidak tepat sama sekali. Kerana Muawiyah juga merupakan golongan yang mulia. Dan kalau dilihat lagi, Saidina Ali, nanti kita akan lihat lah, kan, Saidina Ali pun wafatnya dibunuh, kan. Yang membunuhnya adalah Ibnu Maljan, kan, Ibnu Maljan. Dan ini pun sebenarnya telah disebut oleh Nabi SAW, kan. Apa yang berlaku ke atas Saidina Omar, Saidina Osman, malah kepada Saidina Ali, kan, sebenarnya sudah pun disebut oleh Nabi SAW. Malah peperangan yang melibatkan dua kumpulan tadi, iaitu kumpulan yang memihak kepada Saidina Ali dengan kumpulan yang memihak kepada Muawiyah, pun telah disebut dalam hadis Nabi SAW. Di mana Nabi SAW ada menyebut dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak akan datang hari kiamat sehingga dua kumpulan yang besar saling berperang. Berlaku antara kedua-duanya pembunuhan yang dahsyat. Padahal keseruan kedua-duanya adalah satu, iaitu demi kebaikan Islam dan umatnya. Jadi, kalau dirujuk secara mendalam, hadis ini juga, kan, yang dinyatakan oleh Nabi semasa hayatnya, berlaku di zaman Saidina Ali, yang dianggap sebagai fitnah besar yang melanda ke atas umat Islam, melibatkan dua kumpulan yang besar, saling berperang dan berbunuhan antara satu sama lain, dan seruan kedua-duanya adalah sama, iaitu untuk kebaikan Islam.
Dan Nabi tidak menyatakan salah satu daripadanya adalah melakukan pengkhianatan ataupun pemberontakan. Sebaliknya Nabi menyatakan padahal kedua-duanya adalah satu, yakni menyuruh ke arah kebaikan. Maka sebab itu tidak boleh terus dikatakan Muawiyah itu melakukan pemberontakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang hadis Nabi ni, ialah Nabi Allah Ta'ala beri kelebihan. Kan, antaranya mengetahui apa yang akan berlaku. Kan. Ada hadis Nabi yang menceritakan apa yang akan berlaku, maknanya sesudah kewafatan Nabi. Ada yang dinyatakan oleh Nabi berlakunya itu di zaman Khulafaur Rasyidin. Ada yang berlaku sesudahnya. Malah ada yang berlaku yang dikatakan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan pastinya apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW itu adalah benar. Kan? Sebab Nabi dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberitahu sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu apa-apa yang disampaikan oleh Nabi disebut sebagai naba'at. Naba'at itu berita. Naba'at berita-berita. Dan berita-berita yang disampaikan oleh Nabi itu pastinya benar. Mungkin ada yang dah berlaku banyak kan, dan mungkin ada yang belum berlaku. Itu sangat-sangat hampirnya dengan kiamat. Kan? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa-apa yang dinyatakan oleh Nabi pasti berlaku. Kan? Satu demi satu, satu persatu berlaku. Cuma dalam perkara ini kita kena bijak. Apatah lagi macam yang melibatkan dua kumpulan tadi kan. Dan ianya memang dah disebut oleh Nabi dan ianya pasti berlaku. Maka sebagai seorang Muslim yang perlu mengambil sikap berhati-hati, maka kita perlu menyatakan bahawa kedua-duanya sahabat kan. Dan sudah tentu mereka berijtihad. Maksud ijtihad ni masing-masing berpendapatlah berdasarkan kepada pengetahuannya, berdasarkan kepada ilmunya. Kan? Sudah tentu sahabat ni bila ijtihad tidaklah dianggap sebagai salah. Kan? Lainlah kalau kita. Hatta kalau orang yang cukup syarat, yang dianggap sebagai mujtahid, kalau dia berijtihad, walaupun salah, dia tetap dapat pahala satu. Apatah lagi kalau ijtihadnya tu betul. Kan? Jadi, itu dianggap ijtihad. Kan? InsyaAllah saya sambung sikit lepas azan nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sikit lagi. Ada satu hadis yang sering dijadikan hujah oleh golongan yang menuduh Muawiyah ini sebagai kumpulan ataupun golongan pemberontak. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kan disebut sini nombor hadis 2916. Di mana Nabi SAW telah bersabda kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ini juga dianggap sebagai hadis naba'at, berita yang Nabi beritahu kepada sahabat tertentu apa yang akan berlaku pada dirinya di kemudian hari. Di mana Nabi SAW telah memberitahu Ammar bin Yasir, engkau akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Kan? Dan Ammar bin Yasir dalam peperangan ini turut terlibat dan Ammar bin Yasir adalah memihak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan dia terbunuh dalam peperangan Siffin. Lalu mereka terus menuduh Muawiyah dikatakan sebagai pemberontak. Kerana pasukan beliau lah yang telah memerangi Sayyidina Ali sehingga menyebabkan Ammar bin Yasir terbunuh. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya tidak tepat menggunakan hadis tersebut untuk melabelkan atau menggelarkan Muawiyah sebagai pemberontak. Hadis itu betul, sahih. Tapi memahami dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Di mana kalau dilihat, kan, sejak awal para sahabat mengetahui bahawa Ammar bin Yasir memang berada dalam pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kan? Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pula berperang dengan kumpulan yang diketahui oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi sejarah mencatatkan sebenarnya pertempuran mereka ramai lagi di kalangan sahabat yang tidak turut serta. Kan? Ramai lagi di kalangan sahabat. Sahabat ni maksudnya apa? Mereka yang bertemu dengan
Nabi, beriman dengan Nabi dan matinya dalam isman. Jadi zaman Saidina Ali itu masih lagi ramai sahabat. Kan? Saidina Ali pun ketika itu kalau tak salah umurnya baru 52 tahun kalau tak salah. Kan? Umur Saidina Ali ketika menjadi khalifah itu baru 52 tahun. Jadi ada sahabat ketika Nabi wafat dan umur Saidina Ali saya ingat lebih kurang dalam 30 tahun. Lebih kurang. Kan? Jadi memang ramai lagi sahabat yang masih hidup ketika itu. Namun ramai juga sahabat yang tidak terlibat dalam peperangan tersebut. Kalaulah Muawiyah itu dianggap sebagai pemberontak, sudah tentu sahabat yang ramai-ramai tadi pun akan turut serta menyokong Saidina Ali dan turut memerangi Muawiyah bin Abu Sufyan. Kerana memerangi golongan pemberontak ini pun merupakan satu tuntutan dalam Islam. Tapi ramai sahabat yang tidak terlibat. Jadi ini pun menjadi hujah untuk menyatakan bahawa Muawiyah itu tidak boleh dianggap sebagai golongan pemberontak. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian antara lain lagi dia katakan setelah Sayyidina Ali terbunuh, yang dibunuh oleh Ibnu Maljan, maka orang ramai telah melantik anaknya. Anak kepada Sayyidina Ali itu Hasan bin Ali sebagai khalifah. Walaupun sekejap, kemudiannya dia menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah. Kan? Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali sudah tentu orang yang alim juga. Kalaulah dia pun mengetahui bahawa Muawiyah itu sebagai golongan pemberontak, kerana katakanlah hanya disebabkan pernah berperang berdua dengan ayahnya, Muawiyah pernah berperang dengan ayahnya Sayyidina Ali, lalu dianggap sebagai pemberontak, sudah tentulah Hasan bin Ali tidak akan menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah. Takkan dia nak serah pada orang yang memberontak. Jadi ini pun dijadikan hujah sebenarnya untuk menyatakan bahawa Muawiyah itu bukanlah seorang pemberontak. Dan apa yang berlaku pada Ammar bin Yasir yang memang terbunuh di dalam peperangan Siffin, kan, sebenarnya berpunca kepada salah faham yang menyebabkan berlaku peperangan tadi, kan, dan yalah, itu memang dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita perlu lihat dari sudut yang baiklah, dari sudut yang positif, kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, macam kalau kematian dua orang sahabat besar, iaitu yang menyokong Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Talha bin Ubaidullah, dan juga seorang lagi sahabat besar. Itu pun terbunuh juga. Dan itu pun telah disebut Nabi dalam hadisnya bahawa mereka juga akan dibunuh oleh golongan yang memberontak. Itu jelas. Sebab yang membunuhnya itu adalah kumpulan yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah. Itu memang patut dianggap sebagai golongan yang memberontak. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kesimpulannya kita kena berhati-hati bila membicarakan tentang peperangan Siffin supaya kita tidak melabelkan ataupun menuduh mana-mana sahabat sebagai kumpulan yang memberontak. Hakikatnya apa yang berlaku itu adalah atas dasar ijtihad masing-masing. Kerana kita bimbang kalau kita melabelkan sebagai pemberontak ke atas sahabat, bermakna kita telah meletakkan sahabat tidak pada tempatnya. Mungkin boleh termasuk dalam arti kata menghina sahabat, memburuk-burukkan sahabat. Sedangkan sahabat ni adalah golongan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah akan datang saya kongsikan pula berkaitan dengan majlis tahkim. Apa yang berlaku? Apa perbincangan, kan? Kemudian apa yang disepakati dalam majlis tahkim tersebut. Supaya perkara ini juga kita jelas dan agar kita tidak juga melabel mana-mana sahabat sebagai golongan yang dianggap sebagai pemberontak dan sebagainya. InsyaAllah. Wallahu alam.
Setakat itu yang boleh dikongsikan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah silap itu merupakan kelemahan saya sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.